Topik ni agak popular juga guys. Dan dia juga ada melibatkan graf. Jadi menguasai topik ni satu kelebihan jugalah. Cuma kalau kita mempunyai masalah konsep untuk mole dan juga formula, mungkin sukar jugalah kan. Sebab itu kita mula-mula dulu kita tekankan macam mana nak buat pengiraan, nak kira cari mole, jadi mudahlah kita nak buat topik-topik lain. Okey, pelajar kawan-kawan kita ada 10 orang. Sekejap kita check lagi siapa lagi belum hadir ni. Ada yang masuk lambat dia, tak apa. Kalau macam tu kita nak mula dulu sekarang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dengar suara cikgu Okey, rate of reactions. Okey, dia punya rate of reaction ni ataupun kadar tindak balas, dia merujuk kepada tindak balas sama ada tindak balas itu cepat ataupun tindak balas itu perlahan. Dua benda je. Okey, dua benda sahaja. Iaitu nak tahu dia cepat, masa adalah pendek lah. Kalau dia lambat, masa itu panjang. Jadi kalau masa itu pendek menunjukkan bahawa kadar tindak balas tinggi, dan masa itu panjang, kadar tindak balas rendah. Okey, bila dia merujuk kepada kadar ni ataupun rate, mesti dia merujuk kepada time. Jadi definition rate of reactions ataupun kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti atau hasil tindak balas bahagi masa. Okey, sekarang ni nanti bila nak buat definisi, sama ada kita nak guna kuantiti bahan ataupun kuantiti hasil, bergantung kepada soalan yang diberikan. Kalau soalan itu dia merujuk kepada hasil, jadi kita buatlah kuantiti hasil, bahan ni kita buang lah. Jadi perubahan kuantiti hasil tindak balas per unit masa. Okey. Tapi ni formula dia, nanti kita ada definisi dia sendiri Okey, apa lagi nak beritahu? Ni ada nota sikit. Okey, kat sini kita ada tindak balas iaitu fast, tindak balas cepat. Okey, masa yang diambil untuk tindak balas berlaku dengan singkat. Okey. Dan kat sini adalah kadar tindak balas adalah tinggi. Ini senang sangatlah. Yang ini pula terbalik, masa adalah panjang, maka kadar tindak balas adalah rendah. Okey, ni tak ada apa sangat guys, ni macam biasa tadi je. Okey, ni antara kelas tindak balas yang berikut: tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Okey, kita nak klasifikasikan dia, mana yang cepat, mana yang perlahan. So kita ada 6 kat sini. Kita nak tentukan mana yang cepat, mana yang perlahan. Okey, korang rasa yang cepat mana ni guys? Kita tengok yang cepat dulu. Siapa ingat? Dalam banyak-banyak ni manakah yang cepat? Tak gerak ke? Tak gerak ya? Siapa lagi tak gerak? Cikgu stop sekejap. Okey, kita masuk ke bawah ni Okey, manakah yang cepat? Okey, antara yang cepat, tindak balas yang cepat yang agak popular sikit adalah senang ingat macam ni. Kita ingat yang lambat dulu. Sebab yang lambat ni kurang popular, dan yang popular pun dua je. Iaitu yang lambat ni dua je. Yang pertama adalah penapaian. Penapaian ataupun fermentation. Dan satu lagi adalah roasting ataupun pengaratan. Okey, dua ni sangat lambat. Jadi kalau ingat, dua ni sajalah yang lambat. Yang lain tu semua cepat. Senang je. Dan yang popular pun biasa dua ni yang lambat keluar. Penapaian, pengaratan. Satu lagi fotosintesis. Fotosintesis pun lambat kalau ada. Okey, pun lambat. Cuma kat sini tak adalah sebab kita buat kadar tindak balas kan. Kadar tindak balas. Jadi tindak balas ni lebih kepada yang inilah, penapaian, pengaratan. Okey, yang kat sini pula yang pantas selain daripada tu lah. Selain daripada yang cikgu tulis ni, yang lain semua pantas. Tindak balas antara natrium dan air, laju, pemendakan laju, penyutraan laju, kadar tindak balas hidrogen gas dan kupuran dioksida laju. Jadi korang ingat yang perlahan sahaja. Okey dah, boleh salin. Okey, nak tanya apa tak? Ada apa-apa persoalan tak? Kadar tindak balas kimia ni, laju dan perlahan ni. Okey Dana, macam mana Dana? Awak punya skrin ke tak?
Dah okey kan? Yang ada soalan apa nak tanya? Alright, nice. Okey, kita nak masuk yang seterusnya. Okey, inilah kita nak masuk yang seterusnya. Okey. Dekat sini tanya apakah yang dimaksud dengan kadar tindak balas. So, kita buat perubahan. Macam tadilah. Perubahan. Okey, kuantiti bahan atau hasil. Jadi bahan atau hasil kalau untuk pengiraan tengok nanti. Kalau soalan tu minta bahan, kita buat pengiraan bahan. Dia nak hasil-hasil atau hasil. Bertindak balas. Bertindak balas dengan masa. Sebab dia kadar kan. Itu je. Definisi kadar tindak balas. Perubahan kuantiti suatu bahan atau hasil tindak balas dengan masa. Okey. Okey, boleh? Okey, setengah-setengah tu ditambah kat sini. Hasil kadar tindak balas kimia dengan masa. Tengoklah guys, mana-mana yang sesuai dan mana cikgu korang pakai. Okey, kita teruskan lagi yang seterusnya. Okey, seterusnya kita ada bahan reaktan bahan dan juga kita ada ni bahan yang digunakan. Kat sini diguna apa ni? 30 gram. Gisim mendapatkan pelaburan aida terbentuk dalam 30 saat dalam bentuk gram. So kat sini gram lah ni. 2.5 gram dalam masa 30 saat. Okay, ini adalah larutan kalium adida dan larutan pelambung nitrat. Okey, soalannya apa dia nak sekarang? Kita tak baca soalan ni. Soalan atas dia cakap jadual di bawah menunjukkan gisim mendakan pelambung adida yang terbentuk daripada tindak balas antara larutan kalium adida. Ni adalah reaktan kita, bahan. Ni juga adalah bahan. So ada dua bahan. So hasilnya adalah dekat sini. Ni gisim mendakan ni hasil dia. Okey. So hasil dia. Okey, kat sini ni bahan lah. Dia cakap bahan. Ni satu bahan pertama, ini bahan kedua. Okey, ini adalah hasil. Ini adalah bahan Okey, sekarang ni dia cakap apa ni? Tulis satu persamaan kimia bagi tindak balas yang tersebut dan seimbangkan. Okey, kita dah lama dah buat persamaan. Kita dah lama tinggal equation. Kita cuba bagi awak kejap boleh tak? 30 saat. Cuba selesaikan persamaan ini. Kalau ingat komen berserta. Okey, siapa dapat? Ada siapa-siapa dapat ke lupa langsung? Okey, cuba bagi reaktan dulu bahan dia. Bahan dia adalah kat sini ada larutan kalium adida ataupun iodide solution potassium. Okey, potassium K. Ki berjumpa dengan larutan apa tu? Plumbum nitrat. Plumbum tu lead. Okey, Pb nitrat. K2. Ni dia punya reaktan dia. Okey, hasil dia guys. Dua-dua ni garam guys. Jadi bila jumpa garam dua-dua ni kita tukar tempat je. KNO3 tambah dengan PBL2. Cuba korang balance kan. Tukar tempat je. Sini I2, so I2, so K pun 2 lah. PbNO2 dah settle. Selesai. Okay, yang lupa-lupa tu, yang terlupa-terlupa pun tak apa guys. Lama-lama ni korang biasa balik lah. Sebab dah lama tak buat ni equation kan. Okay, boleh cikgu teruskan? Nak tanya apa-apa tak? Kalau lupa-lupa sikit equation tu, okey lah guys. Kita buatkan datang lagi. Dah.
Gue teruskan ya, tak ada soalan Biar boleh. Okay, nice. So, apakah warna mendakang plumbon Adidas? Apakah nama warna mendakang plumbon Adidas? Okey. Rasa-rasanya apa warnanya? Dulu garam kita dah pernah cerita ni. Kita pernah cerita pasal garam dulu. Warna plumbon Adidas ni. Z, kuning. Betul. Ingat lagi Z. Tahniah. Nak tahu kehadiran plumbon, kita campurkan dengan Adidas kan. Air iodine. Jadi boleh dibentuk warnanya kuning ataupun yellow. Okay, Z, terima kasih Z, bagus. Okay. Nyatakan satu perubahan yang dapat diperhatikan dalam eksperimen ini yang boleh digunakan untuk menentukan kadar tindak balas. So, nyatakan satu perubahan yang dapat diperhatikan. Agak-agaknya apakah perubahan yang dapat kita perhatikan untuk menentukan kadar tindak balas? Kita nak tengok tindak balas ni cepat ke lambat. Apa yang kita boleh perhatikan? Kita ada banyak faktor tau. Salah satu yang inilah. Agak-agaknya kalau korang tengok ni apa yang korang boleh simpulkan? Tindak balas ni cepat ke lambat bergantung kepada apa? Berdasarkan pada apa? Kalau Z tengok tindak balas ni apa? Apa yang boleh kita simpulkan? Nak tengok kat mana ni? Ya, dia ni cepat ke lambat? G-SEM tu betul tapi kena timbang. Dalam sini tak ada penimbang. Ini hasil aja. Kita kena buat sebelum dan selepas baru dapat. Dan kena ambil masa. Jenis campuran pun betul Diana, tapi bukan dalam eksperimen ni. Kita belum sampai lagi kat situ. Sebab nak cara jenis campuran pun dia tak bagi informasi yang detail. Apa lagi? Pemangkin tak ada kat sini Nasrul. Pemangkin tu faktor dia. Bila sebut kadar tindak balas, kita ada dua. Satu faktor tu penyebab. Satu lagi kalau kita nak ukur, kita perlukan masa kan. Kita perlukan masa, mesti kita start, kita stop. Bila kita start, kita stop tu apa yang kita tengok? Nak start dan nak stop tu. Kalau macam pemangkin, dia adalah faktor kepada cepat. Contoh kat sini aku bagi Kalau kat sini kita nak tengok dia cepat ke tak, kita tengoklah pembentukan. Okey, pembentukan mendakang kuning. Maksudnya kalau dia jadi cepat, kita stop lah stop wash tu. The formation of yellow precipitate. Jadi dengan kita tengoknya pembentukan ini, kan mula dari kuning kan, kuning pekat. Kita pun stop lah masa tu. Jadi masa yang kita start dan stop ni, inilah kadar kita. Tapi kalau kita makan masa lama, jadi lamalah kadar tindak balas kita. Jadi salah satu kita boleh tengok kadar tindak balas adalah dengan perubahan mendakat, warna-warna mendakat. Okay, clear tak? Itu namanya untuk kita cari result kadar. Okay, kalau macam Nasrul cakap tu adalah faktor dia. Okay, kita buat Okay, cikgu teruskan lagi. So, tentukan kadar tindak balas purata bagi tindak balas tersebut. Tindak balas purata senang je. Kita ambil jumlah jumlah G-SEM bahagi jumlah masa. Jumlah G-SEM bahagi jumlah masa. Itu purata, senang je. 2.50 divided by 30. Dapat apa ni? Sekejap, calculator juga. Kita akan dapat 0.0833 gram per second. Nampak tak? Per second ni menunjukkan bahawa dia adalah kadar tindak balas. Jadi tak sampai 1 gram pun dalam masa 1 saat. Laju jugalah. Tapi yang kita buat ni sebenarnya ni adalah hasil guys. Hasil, kuantiti hasil.
Kan, kuantiti hasil bahagi dengan masa. Okey, sebab kita ada resultnya adalah yang hasil. Kita juga boleh bahagi bahan kalau maklumat bahan tu ada. Sebab itulah definisi kita sama ada bahan ataupun hasil. Jadi kita boleh berpandukan kepada maklumat yang diberikan. Okey dah, salin dulu. Cikgu nak move yang seterusnya, nak buat graf ni. Cara sketch graf senang sahaja. Tengok masa yang diperlukan adalah 30 saat. Jadi kalau kita lukis graf macam ni. So pastikan kita punya ni. Ini kita punya gram kan. Gram kita adalah 2.50. Maksudnya dia dah habis digunakan pada 2.50 pada masa mula-mula dia jadi straight tu. Itulah yang terakhir kadar tindak balasnya. Maksudnya lepas tu dia dah habis dah ni. Sebab tu dia jadi straight je. Kalau dia masih ada lagi, dia akan straight lagi ni atas, sehingga dia stop baru dia habis. Jadi nak tahu dia habis, ambil yang mula-mula sekali dia stop tu. Itulah yang dia habis. Jadi 30 saat bertindak balas untuk 2.5 gram plumbum adida yang terhasil. Okey, boleh? Soalan guys? Soalan. Okey, cuba buat dua graf supaya nampak sikit. Okey, yang kita tengok graf yang sebelah ni, plumbum adida ni adalah hasil kan. Jadi graf untuk hasil mesti dia bermula daripada kosong sebab dia tak wujud lagi dan dia naik ke atas. Tetapi graf untuk bahan, dia mesti daripada atas turun ke bawah sebab dia habis. Jadi ini adalah graf untuk bahan, yang ini graf untuk hasil. Tapi kedua-duanya mempunyai kecerunan. Macam itu. Boleh faham tak? Jadi kalau dia minta graf macam ni lah, dia minta hasil adalah seperti ini. Tapi kalau tanya pendapat cikgu mana yang lebih banyak? Lebih banyak mestilah kita punya graf untuk hasil. Jadi yang ini biasanya dalam bentuk paper 1 lah, ABC. Jadi kita make sure lah bahawa graf tu dia cerita pasal bahan ke pasal hasil. Okay, kenapa bahan start atas? Sebab bahan asalnya ada. Lama-lama bertindak balas, dia hilanglah bahan tu. Sebab hasil yang terbentuk. Okay, boleh Okay, good. So, cikgu teruskan lagi. Okay, untuk paper 2, kalau soalan ni keluar, dia akan keluar macam ni guys. Dan korang akan kena buat graf. Cikgu suka ni. Sebab graf markah dia besar, cuma cikgu tak suka masa diperlukan banyak. Masanya nak plot graf. Lepas tu kena buat tangent, jadi masa yang rugi sikit lah. Tapi dia senang je sebab matematik ni. Okay, yang pertama kita kena set up kita punya apparatus lah. Maksudnya kena lukis gambar ajar kalau diminta. Kat sini pun juga dah lukis awal-awal. Senang. Kat sini dia guna apa ni? Satu eksperimen. Besarkan sikit. Ketulan zinc. Tengok nampak ni. Ketulan. Kalau ketulan tu dia lambat sikit. Kalau serbuk cepat. Sebab dia kecil kan. Ketulan zinc ditambah ke dalam asid hidroklorik cair. Ni pun sama. Cair. Cair dia lambat. Kalau pekat dia cepat. Gas yang terbebas di dalam burette ni, isi padu gas dicatatkan pada masa selang 30 saat. Jadi start 30 saat, dia catat, 30 saat dia catat, 30 saat dia catat. Okey, nama tu selang 30 saat. Okey. Apa lagi dia beritahu? Maka hasilnya seperti di bawah. Okey, inilah setup kita. So, maksudnya ingat bila kita asid jumpa dengan logam, mula-mula kita belajar dulu. Asid berjumpa dengan logam. Okey, apa hasilnya guys? Masih ingat lagi tak? Bila asid berjumpa dengan logam, apakah hasil dia? Lia komen sikit Lia. Apakah hasil asid jumpa dengan logam? Garam dan juga gas hidrogen. Betul Haikal. So garam kat sini adalah zinc klorida tambah dengan hidrogen gas. Senang itu je. Okay, lepas tu kita balance je lah. Kita nampak SCl2 ni letak 2. Hidrogen pun dah 2, dah balance dah. Tara, dah siap. Dapatlah 2 markah. Okay.
Jadi kat sini nampak tak kita mengumpul gas hidrogen. Jadi yang keluar nanti ni dia adalah gas hidrogen. Jadi inilah gas yang hidrogen kita. Okey, hidrogen gas. Yang dikumpulkan. Jadi apabila dia stop tak ada bubble, maksudnya kita akan stop lah kita punya eksperimen. Tengok berapa banyak isi padu yang kita dapat. Pada graf yang kita tengok ni, yang kita stop adalah mula-mula stop kat sini, nampak tak? Tengok dia masuknya isi padu 48 ni dia dah last dah. Tak ada lagi tindak balas lepas tu. Sebab yang lain tu 48. Cuma masa ni bergerak lah, sebab masa tu dia tengok kan. Jangan tengok masa, tengok mula-mula sekali volume yang tertinggi. Jadi ini yang paling last. Itu yang paling last guys. Okey. Jadi kat sini kalau nak tengok dia punya kadar tindak balas, bahagi dua ni lah. 4800 bahagi dengan 210 saat. Dapatlah kadar tindak balas. Tapi kadar tindak balas ni ada beberapa cara nak kira, bergantung kepada soalan dia. Dia ada purata, dia ada saat tersebut, dia ada beberapa soalan yang berkaitan dengan kadar tindak balas. Kita tengok dulu. Bila buat ni kita akan plot graf, cikgu pun dah buat awal. Jadi kita tengok kat sini kan, masa yang paling last tu adalah 210. Dekat sini lah 210. Jadi inilah paling last kita guys. Tak cantik. Itulah yang terakhir. Isi padunya apa? Isi padunya 48. Isi padunya 48. Faham tak? Okey. Dah selesai. Okey, kita teruskan lagi. Ni cikgu rasa belum masuk tangent lagi kot. Sebelum tu nak tanya apa tak guys di sini? Ada apa-apa persoalan? Mana tahu yang tak clear ke, nak tanya ke, ataupun cikgu terskip explain ke guys? Kalau ada apa-apa. Tak ada, kita teruskan lagi. Okey, kita jawab soalan dia. Okey, soalan pertama dia beritahu, berdasarkan graf yang telah dilukis, tentukan kadar tindak balas purata. Kadar tindak balas purata. Tapi kat sini kadar tindak balas purata dalam minit pertama. Dia nak minit pertama. Mana minit pertama? Minit pertama. Minit pertama yang ni. Itu minit pertama. Sebab 60 saat. Ni minit pertama. Ini minit kedua. Ini minit ketiga. Jadi oleh kerana minit pertama, ambil ini. Dah. Tulis kat sini 35. Betul dah Syarul? Betul Syarul? Betul dah Syarul 35 kan. Jadi kat sini kita buatlah 35. Ingat atas bawah masa. Berapa dapat? 0.58 cm3 per saat. Dah. Itu pada minit pertama. Minit pertama tak ada kerenah sangat guys. Kalau minit kedua dan ketiga dan keempat, yang tu ada kerenah sikit. Kerenah dia macam mana? Tengok dulu. Minit ketiga. Minit ketiga mana minit ketiga? Minit ketiga adalah 1, 2, 3. Nampak tak? Jadi minit ketiga ni. Tapi bila sebut minit ketiga, dia nak minit ini saja. Dia tak nak yang belakang ni. Jadi oleh itu apa perlu kita buat? Kita kena tolak dua ni. Nampak tak? Dia gap hanya 1 minit saja. Dia gap 1 minit saja. Jadi untuk minit ketiga, kita ambil minit ketiga. Minit ketiga 100 apa dia lah? Lupa pula. 180, 120. 180 tolak dengan 120. Atasnya 47.5 tolak dengan berapa ni? 7.5 tolak dengan 444.
Macam tu guys. Berapa dapat? Nak bracket pun boleh, no hal. Jadi okey, 0.058 cm3 per saat. Okey, kalau cikgu tanya awak daripada bacaan ni kan, antara minit pertama dengan minit ketiga ni, minit mana yang paling laju? Rate of reactionnya, kadar tindak balasnya. Minit pertama ke minit ketiga? Kalau tengok pada bacaan tu, minit pertama ke minit ketiga kadar tindak balas yang laju? Minit ketiga, Haikal. Siapa setuju dengan Haikal? Mungkin sebab perpuluhan kat depan tu macam kita susah nak bayangkan kan. Cuba kita buat macam ni. Kita buat macam ni. 2 km per jam dengan 1 km per jam. Mana laju? Yang atas kan yang bawah? Pertama laju. Tengok. Sebab dia 1 jam boleh sampai 2 km kot. Sama juga dengan ini. Yang ni 1 saat boleh buat 0.58. Yang ini 1 saat 0.058. Perlahan lah. Jadi yang pertama ni lagi laju. Okey Haikal, boleh terima Haikal? Haikal, Haikal, cuba komen sikit. Okey, tak percaya tengok graf dia. Minit pertama ni, tengok dia punya kecerunan dia kalau cikgu lukis. Nampak tak? Dia macam minit ketiga situ kan? Sorry. Minit pertama sini. Okey. Minit kedua, minit ketiga tengok. Dia dah nak hampir habis ni guys. Faham tak? Kecerunannya mula semakin kurang. Okey, kalau nak lagi bawah lagi bagus sebab dia lagi cepat minit dia. Sebab tu nanti korang kena buat tangent. Nak tengok macam mana dia cerun. Lagi cerun dia lagi cepat kadar tindak balas tersebut. Sebab apa nak habis? Dia akan tanya ni, kenapa yang ini semakin perlahan? Sebab bahan dia dah nak habis. Bahan tindak balas nak habis. Sampai kat sini dia akan jadi straight je. Kenapa? Sebab bahan tindak balas dah habis. Macam tu. Tu jawapan dia lah. Soalan mesti dia tanya. Dia akan tanya kenapa yang atas ni dah nak kadar tindak balas berkurangan. Reasonnya kerana bahan tindak balas semakin berkurangan. Okey. Sebab dia tindak balas Okey, jadi kat sini pun dah nampak dah dia punya graf tu. Jadi graf ni penting lah. Tak payah tengok bacaan, tengok graf dah tahu dah. Okey, tengok lagi yang D pula. So D dia cakap berdasarkan graf yang dilukis, tentukan kadar tindak balas seketika. Seketika ni maksudnya adalah instantaneous rate of reactions. Seketika tu maksudnya pada saat itu sahaja. Pada saat 70 katakan. Dia nak rate of reaction pada saat 70 sahaja. So macam mana nak buat? Kalau dia nak pada seketika macam ni, kita kena buat tangent. Kalau ada seketika ataupun instantaneous ni, kita kena buat tangent. Tangent Okey, jom kita buat 70. Okey, saya 70 sini kot. Alamak, 70 situ. Okey, cikgu ambil pembaris ada tak? Okey. So ambil pembaris kita ni, tengok 70 agak-agak lah guys. 70, 90, 70, 80 kan, lebih kurang kan? Tak nampak lah guys. Lebih kurang lah ya, cikgu letak lebih kurang ni. Okey. Okey, katalah kat situ. Katalah juga ambil kat sini contohnya. Jadi kat sinilah lebih kurang. Lebih kurang kat sini, bukan kat sini 70. Okey.
Okay, bila dekat sini, apa korang perlu buat? Korang kena buat tangent. Jadi ambil, letak kat sini. Bila kita letak, make sure kita boleh perasan. Kita punya kiri dan kanan ni pastikan nampak sama, macam sama besar sudut dia. Agak-agak lah. Agak-agak nampak macam sama besar sudut dia. Okey. Sampai sini okey tak sampai sini? Boleh cikgu teruskan lagi? Boleh Cikgu teruskan lagi Okey, kita pun plot lah graf. Bukan plot graf, buat satu segitiga. Mana-mana yang senang. Allah, lari pula. Tak apalah, sampai situ lah. Sampai situ aja. Jadi kalau boleh kita ambil yang senang nak kira. Jadi sampai sini terus kita buat segitiga. Segitiga ni tak wajib guys. Tapi membantu kita faham lah. Straight tak ni? Macam tu. Jadi kat sini kita kena buat lah koordinat kita. Dan dekat sini pun kena buat koordinat. Jangan buat kat sini. Sini tak nak. Sini sudut 90 darjah. Kita ambil ujung-ujung. Agaknya yang atas ni berapa ni? Sini 50 dah pasti. Dekat sini 20, 25. Okey, Y dah ada, X tak ada. Alamak, X susah sikit tengok ni. Agak-agaknya X ni berapa ni guys? Korang rasa? Seketul ni berapa ni? Seketul ni berapa minit agak-agaknya? 30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bagi 30. Satu ketul 3 lah lebih kurang. Satu ketul 3 jadi 3, 8, 9 lah lebih kurang. Betul tak? Betul. 9 lah lebih kurang 9, 10, lebih kurang lah 9. Jadi kat sini 9 letak. Lebih kurang. Okey, dekat atas pula. Dekat atas, dekat sini guys. 3 dekat sini lebih kurang. Itu apa tu? Besarkan sikit. 3, 6, 9, 15. Jadi 135. Lebih kurang lah ya. 135. Nanti kalau korang buat graf sendiri, korang make sure buat yang senang nak kira lah. Macam ni susah sikit sebab dia ada point-point kan. Buat yang senang nak kira. Okey, nak tanya apa-apa sini? Boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu move atau cikgu kira sini lah, kira sini. So yang pertama tadi kalau ikut dia nak 70 saat pertama. Kan dia kata seketika. Pada 70 saat yang seketika tu kena buat tangent. Jadi kita buat macam biasalah, cari kecurunan dia. So bawah adalah masa. Jadi masa kita 50 tolak dengan 25. Itu volume Itu volume. 50 tolak dengan 25 tu volume. So masa kita 135 tolak dengan 9. Dapat apa guys? So atas 25, 135 tolak dengan 9, kita akan dapat 126. 22 bagi 126, kita dapat lebih kurang 0.17 lebih kurang. Plus minus lah. Plus minus 5. Okey, boleh. Jadi korang punya mata tu agak-agak lah sama besar ni. Pastikan sama besar agak-agak. Ni cikgu rasa saya ingat sikit. Sepatutnya macam ni sikit kot. Betul tak? Ke tinggi sikit. Tapi cikgu rasa dah okey dah ni, boleh dah. Jadi itulah jawapan yang pertama. Okey, cuba korang buat yang berdua pula.
Nombor 2 dia nak apa? Dia nak saat yang ke 120 seketika. Jadi yang kedua dia nak yang ke 120 saat. Cuba korang buat. Okay, mulakan sekarang. Ini senang sikit 120. Sebab kita nampak ni juga ramai. 120 nampak ni guys, senang sikit. Jadi kat sini kita sini lah kan. Besarkan sikit. Dan kita ambil pembaris. Kita letak agak-agak lah, supaya kita nampak kanan dan kiri tu sama. Sama dah? Sama belum? Sama kan, lebih kurang jadi juga nak cari tempat yang paling senang juga nak kira. Dah. Dah siap. Jadi kat sini kita penggaris. Dan kita penggaris. Sini adalah 50. Dekat sini adalah 35. Okey, X lebih kurang 20 lah. 20 lebih kurang 21 kot. Sini lebih kurang berapa tu? Sini 180. Dia dah sampai ni. 180. Sini apa ni? Sini adalah 50 49. 49.5 tu. Dah, cuba kira. Berapa dapat? So masanya adalah 80 tolak dengan 21. So sini adalah 49.5 tolak dengan 35. Berapa dapat? Dapat 9.5 tolak dengan 35, kita akan dapat 14.5. 180 tolak dengan 21, 159. 14.5 bahagi dengan 15.9, kita akan dapat lebih kurang 0.09. Lebih kurang 9 cm per saat. Okey, boleh saling guys, dan tanya. Tanya-tanya. Okey, cari titik yang senang nak kira. Kalau mana-manalah cari titik yang senang kita nak kira. Kita stop mana-mana senang yang kita nak kira. Ini soalan nombor D dia. Okey, boleh cikgu teruskan? Ataupun nak tanya apa-apa? Nasrul, okey Nasrul, komen sikit Nasrul. Mimi, okey Mimi. Hatim ada Melani Hatim? Hatim masuk tak? Oh, Hatim tak ada lagi. Mimi okey, alright. Okey, kita dah selesai. Kita nak masuk subtopik yang berikutnya. Nanti korang buatlah banyak-banyak latihan ya. Jadi kalau dia nak pada saat seketika tu, kena buat tangent. Okey, sekarang nak tengok faktor. Macam Nasrul cakap tadi, ada faktor-faktor dia. Sini faktor yang mempengaruhi dia lah. Kita ada beberapa faktor yang sangat popular yang kita kena ingat. Okey, yang pertama adalah saiz bahan tindak balas. Okey, pepeja yang lebih besar. Ini saiz tindak balas pepeja yang lebih kecil. Jadi saiz kita tu mempengaruhi.
Besar atau kecil. Kecil tu lebih mudah lah dia nak balas. Macam kita bancuh air kan. Gula kecil lagi senang nak hancur. Sini kalau sebut saiz, jawapan kita hendaklah kena ada jumlah luas permukaan. The total surface area. Expose, yang terdedah kepada tindak balas lebih kecil. Kena ayat itu kena pakai jumlah luas permukaan yang terdedah kepada tindak balas lebih kecil. Ni kalau dia besar, kalau saiz tu besar, maka dia expose kepada bahan tindak balas tu adalah rendah lah, kecil. Tapi kalau dia kecil, maka dia expose kepada bahan tu lebih besar. Okey, keliru tak soalan ni? Siapa-siapa keliru tak pernyataan ini? Saiz besar, tindak balas permukaan yang bersentuh dengan tindak balas rendah. Saiz kecil, permukaan bersentuh dengan bahan tindak balas dia adalah besar. Okey, soalan nak tanya sebelum cikgu teruskan lagi. Okey, so cikgu tak payah explain Boleh nombor 1? Okey dah. Okey, nombor 2, bila buat essay nanti kena buat cakap macam ni lah. Maksudnya jumlah luas permukaan yang terdedah kepada tindak balas adalah lebih rendah. Nombor 2 cakap frekuensi pelanggaran, the frequency of collisions antara zarah-zarah lebih rendah. Jadi semua rendah ni. Yang ini semua tinggi. Tengok kalau dia kadar tindak balas dia tinggi, kita buat tinggi. Okey, nombor 2 dah. Nombor 3 dia cakap adalah frekuensi pelanggaran. Yang atas ni frekuensi pelanggaran antara zarah. Yang ini frekuensi pelanggaran berkesan. The frequency of effective. Okey, bila dia langgar belum tentu dia berkesan. Walaupun dia kerap berlanggar belum tentu berkesan. Tapi kalau kerap berlanggar, potensi nak berkesan tu lagi tinggi. Jadi kalau dia rendah berlanggar, jadi dia makin rendah jugalah untuk dia berkesan. Ini kalau dia tinggi dia berlanggar, jadi dia tinggilah untuk dia berkesan. Berkesan tu maksudnya tindak balas tu jadilah. Dan seterusnya, oleh itu kadar tindak balas pun rendah. Yang ini kadar tindak balas pun tinggi. Okey, jadi esei kita ini je. Okey, esei kita nanti kita ada faktor-faktor lain pun semua sama. Kita hanya ubah nombor 1 je. Okey, nombor 1 je. 3 ke bawah ni kita maintain sama sahaja. So dapatlah 4 markah guys. Kalau ada penambah pun sikit-sikit je lah. Okey, ada apa-apa kekeliruan nak tanya? Okey, ni adalah eksperimen yang dibuat. Okey, dia cakap raja di bawah menunjukkan susunan radar satu eksperimen untuk mengkaji kesan saiz. Okey, soalan biasa dia akan beritahu terhadap tindak balas. Kat sini kita perasan ada ketulan ataupun granul namanya. Bila sebut ketulan tu besar, disebut powder ataupun serbuk tu kecil. Okey, dengan asid klorik. Okey, asid dia tak cakap. Biasa kalau asid pun ada juga, asid pekat ataupun cair. Dalam kes ni asid dia tak cakap kerana dia dah sebut dekat sini saiz je kan. Jadi dia tak sebut lagi mengenai kepekatan tersebut. Tu faktor lain lah. Okey, dari kat sini dia pun buat dua uji kaji, 2 set uji kaji. Yang pertama dipakai ketulan besar, yang kedua dipakai ketulan kecil. Biasanya soalan akan cakap serbuk. Ketulan kecil tu serbuk lah. Jadi automatik dah tahu dah, sini mesti tindak balas tinggi. Kan, ini mesti tindak balas rendah. Jadi atas ni mesti tinggi, ini mesti tindak balas rendah. Senang saja. Nampak dah. Okey. Jadi soalan pertama ditanya adalah namakan gas yang terbebas. Okey, sebelum tu kita buat persamaan sikit guys. Kita buat persamaan sikit. Cuba korang buat persamaan dan komen. Tindak balas antara kalsium karbonat dengan asid hidroklorik. Ingat, kalau asid berjumpa dengan logam karbonat. Okey, tak ada? Tak ada cadangan? Tak ada cadangan, kita buat. Kalsium karbonat CaCO3 karbonat. So ingat, 2 So habis, settle. Berjumpa dengan asid HCl. Tak kisahlah asid kat depan ke mana pun, tak ada masalah. So bila
logam karbonat berjumpa dengan asid, kita akan masukkan garam seperti biasa, CaCl2. Okey, lepas tu jadi apa? Apa lagi ya dia? Okey, ingat karbonat? Kalau ada karbonat mesti ada karbon dioksida dan juga air. Okey, harap-harap korang ingat lah ni. Dan kita balancekan dia. Okey, nak tengok yang senang, kita ambil yang Cl2 kita letak 2. Okey, Cl dah 2, H2 tak? H pun dah 2. Okey, dah balance dah. Dah selesai. Okey, boleh ingat? Jadi kat sini kalau tengok gas apa dikumpul? Gas karbon dioksida. Okey, itulah dia ambil bahan lah. Ukuran kita adalah bahan kat sini. Okey, dah selesai. Jadi namakan gas yang terbebas. Okey, soalan suruh namakan. Jadi janganlah cuba-cuba kita buat CO2. Salah, ini namanya formula. Jadi kita letak nama penuh. Carbon dioxide ataupun carbon dioksida. Carbon dioksida. Ini baru sebut nama. Okey. Kalau soalan sebut nyatakan pun nama juga. Kalau soalan tulis formula barulah CO2. Okey, dah. Tuliskan persamaan kimia terbentuk. Dah tulis tadi kan? Okey, dah. Tulis balik kat sini. CaCO3 bertindak balas dengan SCl2 tadi, menghasilkan garam CaCl2 dan juga carbon dioxide dan juga air. 2 markah dapat. Okay, right. Tulis satu persamaan ion. Satu persamaan ion dulu juga dah bincang sikit saja, tak detail. Korang nak try buat ke? Okay, kita tunggu jap. Siapa tahu macam mana caranya? Siapa boleh kongsikan tip kepada yang tahu? Mana tahu korang ada tip lain ke? Okay, ingat. Pada ingat? Lia ingat Lia? Okay, caranya adalah kalau sebut ionic ataupun ion, so caranya adalah benda yang sama je. Ingat? Ingat? Bagus Lia. Ya, cara yang sama saja, cuma tengok kiri dan kanan apakah yang sama yang kita perlu potong. Sebelum kita potong, pastikan kita tahu dia sama ada aqueous ataupun dia adalah pepejal. Yang pertama, kalsium karbonat, pepejal ke aqueous? Apa-apa karbonat mesti pepejal. Apa-apa karbonat mesti pepejal, kecuali dia jumpa dengan K ataupun dengan Na. Jadi ni pepejal. Okey, tapi korang saling tempat lain lah ni. Yang kedua, air, HCl adalah aqueous. CaCl2, ni larut garam Cl larut, aqueous betul, AQ. Karbonat, gas karbon dioksida. Apa dia? Gas karbon dioksida. Gas lah. Air? Air apa air? Air adalah liquid. L. Air liquid ataupun bahasa Melayu cecair lah. Cecair. Okey, kita hanya boleh potong yang ada aqueous sahaja yang sama. Contohnya kat sini, dua ni je terlibat, nampak tak? Jadi tengok dua ni apa yang sama? Yang sama kedua-duanya adalah Cl. Betul? Jadi kita tulis balik yang lain kita maintain. Kita cuma tukar dua ini saja. Cl dah potong, tinggal H lah. H ni plus 1. Ini menunjukkan dia adalah ion. Sama ion. Okey, kat sini Ca masih ada 2 plus. Cl dah potong. Inilah namanya persamaan ion. Dah selesai. Okey, soalan guys, nak tanya. Mana-mana yang korang rasa keliru ataupun
persoalan yang dah lama terbuku ke, boleh tanya sekarang. Mula bertanya. Ulang balik persamaan ion. Okey, sekali lagi. Persamaan ion ulang balik. Okey, Lia, yang hijau-hijau ni dah okey kan? Yang hijau-hijau dah okey. Mula-mula bila buat persamaan, pastikan tahu state dia lah, keadaan dia, berpejal, aqueous dan juga gas ataupun cecair. Okey, aqueous tu biasanya melibatkan garam lah ataupun asid aqueous. So kena kembali yang mula-mula dulu punya video lah, nak tengok garam larut ataupun tak larut. Okey, contohnya kalsium cikgu ulang balik garam larut sebab banyak dalam bab ni nak tahu garam larut. Yang cikgu ulang balik macam nak ingat dia. Mula-mula kita lukis gambar garam, gambar air. Air ni melambangkan dia larut lah ya. Okay, lepas tu kita buat mata guys. 2 mata, 1 hidung, 1 mulut ke dan 1 janggut. Senang nak ingat. Okey, mulut tu sentiasa larut sebab ni air ni air. Okey, garam kita ada 4 jenis garam. Okey, iaitu garam kita adalah nitrat. Nitrat ni sentiasa larut sebab tu cikgu letak dalam mulut dia. Karbonat cikgu letak kat luar air sebab dia tak larut. Sulfat semua larut, masuk dalam air ada sebahagian tak larut, dan juga klorida larut. Okey, ni cara nak ingat garam larut. So yang mana yang duduk dalam air tu dia larut. Okey, yang duduk luar air tu dia tak larut. Okey, namun ada juga garam untuk klorida. Klorida ni yang larut, yang tak larut. Kalau ikut klorida larut kan? Dah tak gerak dah. Aduh. Dah. Okey. Cikgu ulang So kita buat gambar air warna biru dan kita letak 2 mata, 1 mulut dan 1 janggut So tengok karbonat memang dekat luar daripada air. Sebab apa? Sebab dia memang tak larut. Tapi ada yang larut? Tak ada. Yang pasti larut mesti nitrat. Nitrat ni sentiasa larut. Sebab tu duduk tengah-tengah. Jumpa siapa-siapa mesti larut. Okey, untuk klorida Cl, dia larut kecuali yang kat sini tak larut ni. Tak larut dia jumpa, kita kena buat ayat Chong punya anak halal. Jadi Chong ni merujuk kepada Cl lah. Jadi Chong ni tak ada apa-apa. Kat sini plumbum, kat sini adalah argentum dan juga Hg, mercury. Mercury tak popular pun. Yang popular 2 ni je lah. Okey, bermaksud bahawa plumbum jumpa dengan klorin, dia tak larut. Okey, jadi menunjukkan bahawa dekat dalam kotak luar ni plumbum, argentum dan juga mercury saja yang tak larut jumpa dengan klorin. Okey, boleh. Okey, untuk apa ni, sulfate yang tak larut, kita buat C baca. Senang je. Alamak, tak gerak lagi. Masya Allah. Lia pun sama tak gerak. Dah gerak dah. Lambat sikit. Dah okey. Okey, ulang balik. So untuk sulfate semua larut kecuali jumpa dengan C baca. Okey. Diana dah gerak Diana? Okey, C ni merujuk kepada sulfate lah. Jadi C ni tak ada apa sangat. Plumbum ni, perm ni adalah untuk plumbum, B ni untuk barium, C ni untuk kalsium. Jadi untuk sulfate ni yang tak larut, jumpa plumbum, jumpa dengan barium dan jumpa dengan kalsium. Dalam kes ni lah kalsium. Okey jadi C pembaca. Okey, untuk karbonat ni senang je, kita jumpa dengan anak. Anak tu apa? Karbonat ni tak larut guys. Tak larut. Contohnya kat sini tak larut, pepejal. Okey, jumpa dengan anak. Anak ni adalah A ni amonia. Amonia ni adalah NH3.
Dan kurang popular pun jumpa yang ni. Korang takkan jumpa lah. Kalau jumpa pun dalam paper 1 dia akan tanya. So Na ni Na lah, K tu adalah K. Jadi kalau korang nampak jumpa Na dengan K ni ataupun dengan amonia ni, memang sentiasa larut. Bila sebut larut, dia adalah aqueous. Bila sebut tak larut, dia adalah pepejal. Okey. Okey, dah ingat dah ini? Formula ni ingat dah? Dulu kita pernah recall dulu. Tak apa, juga recall lagi supaya ingat. Dah ingat kan? Okey. Jadi dekat sini kalau kita tengok kalsium karbonat. Tengok. Karbonat memang tak larut dah. Jumpa anak tak depan dia? Depan dia bukan anak juga, jadi tak larut lah. Asid sentiasa larut. Senang. Okey, sini. Kalsium klorida. Tengok ni. Kalsium dah. Klorida ni larut. Cuma kat depan ni adalah kalsium. Kalsium ni larut tak? Jumpa kat ni. Kita buatlah cong. Kita buat sini lah. Cong punya anak halal. Dah. Pah. Jadi plumbum. Agentum mercury. Ni bukan agentum. Bukan plumbum. Maksudnya dia larut lah. Dia jumpa dengan pah je tak larut. Okey. Dah itu sedikit. Okey, lepas itu apa yang perlu kita buat? Kita hanya boleh potong yang ada aqueous saja. Jadi moralnya, yang lain-lain tu yang tak ada aqueous, kita copy and paste je lah. Kita copy and paste je. Yang aqueous kita biar dulu. Yang lain-lain ni kita copy and paste. Okey. Lia, sampai sini okey tak Lia? Sampai sini Lia okey tak? Okey, lepas tu tengok ni. Kanan dan kiri yang aqueous ni, tengok mana yang sama kita potong. Kat sini kita ada klorin, ada klorin. Jadi yang tinggal adalah H. Sini yang tinggal adalah A. Okey, oleh kerana klorin dah hilang, maka dia dah jadi ion kembali. Tada, itu je. Dah siap. Okey dah. Diana, boleh faham? Jadi dalam topik ni dia banyak juga tanya pasal persamaan ion dan juga larut tak larut. Jadi yang ini memang kena buat recap lah supaya kita kena ingat selalu dalam bab ni. Jadi kalau tak tahu pasal pengiraan dan tak tahu pasal persamaan, memang sukar sikit nak buat bab ni. Dan juga beritahu bab ni agak popular sikit guys. Jadi juga cadangkan kena ambil tahu. Dan popular dia bila diminta penerangan. Ni penerangan ni 3-4 markah ni. Okey. Jadi inilah poin kita yang seronok nanti. Masa kita habis banyak kan. Okey, sorry ganggu awak. So minggu depan kita buat pengiraan sikit. So pastikan awak ingat lagi pengiraan macam nak buat. Ingat tak kita belajar info, ratio,